وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Dan berkata oleh segala yang kafir-kafir bagi Rasul mereka itu, sesungguh kami hendak keluar kamu daripada bumi kami ini, atau kamu kembali kepada agama kami. Faqala alladhina kafaru, dan berkata oleh orang-orang kafir, li rusulihim, bagi rasul-rasul mereka itu, kata apa? La nukhrijannakum min ardina, lagi kami akan keluarkan kamu daripada bumi kami, daripada negeri kami, daripada kampung kami. Walaupun Rasul itu di kalangan mereka, Nabi dibangkit di kalangan mereka, Nabi Nuh di kalangan kaum dia, Nabi Musa dibangkit di kalangan mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat Arab, di kalangan mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang Rasul daripada diri kamu sendiri, daripada kampung halaman kamu, daripada bangsa kamu, manusia seperti mana kamu, itulah Rasul. Dibangkit di kalangan mereka sendiri. Dan Rasul-Rasul pun sebut dah, walaupun dikata oleh kaum mereka bahawa kamu tu manusia seperti mana kami je, Rasul pun jawab, ya, saya manusia seperti mana kamu. Cuma bezanya aku dengan kamu, aku diwahyikan oleh Allah untuk menjadi Rasul. Itu sahaja, yang lain-lain sama. Sakit, demam, sedih, penat, letih, lapar, dahaga sama. Cuma dilantik menjadi Rasul. Diberilah keistimewaan Rasul, maksum daripada segala kesalahan, dan dianugerahkan mukjizat. Adapun yang lain-lain sama, manusia. Min anfusikum, manusia seperti mana kamu. Bila dilantik menjadi Rasul, tak boleh duduk diam. Bila tengok satu benda-benda mungkar, tak boleh duduk diam. Nabi pun ajar, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati' fa bilisani, fa in lam yastati' fa biqalbi. Hadza adhaful iman. Siapa lihat mungkar, kena cegah dengan tangan. Tak boleh tengok saja. Siapa-siapa pun. Kalau kamu mampu sekat, cegah dengan tangan, dengan tangan. Fa in lam yastati', kalau kamu tak mampu dengan tangan, fa bilisani, kamu cegah dengan lidah. Habaq kata yang tu mungkar. Larang orang buat mungkar. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau kamu tak mampu juga cegah dengan lidah, dengan hati. Hadza adhaful iman. Cegah dengan hati itu selemah-lemah iman, tak sahlah. Biarlah kita ni cegah dengan lidah. Sambung balik ayat yang kita mengaji dulu. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sah ialah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah mungkar. Inilah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam akhir zaman, yang menyebabkan kita tak boleh jadi khairul ummah. Kita tak boleh jadi umat yang terbaik. Kenapa? Kita lihat mungkar, kita biar. Hangat kata ni. Saya nampak ramai duk kipas. Hangat. Tu tekan kipas kok. Gitu. Berkipas lagi nak mengaji apa semua. Itu. Hangat. Tu. Tidak elok ekor ni. Kok kipas besar atas. Tekan semua lampu tu. Apa depan dengan duduk bertenang, saya nampak bergelisah, saya tak boleh. Saya ni sayang lebih. Baik. Kita dah buat dah sikit perubahan. Orang tua-tua kita bubuh aircon belah sana, dia cabut lari luar habis. Tak guna aircon. Jadi saya buat arahan baru.
Dalam ni saja ada aircon, luar tertutup. Baru pakat masuk. Ada setengah nak aircon, ada setengah tak mau aircon. Bukan senang nak jaga orang ni. Nah, tak apalah tu tajuk pagi. Baik, tengok kita elok-elok. Saya pun hangat kat ini ni. Jaga hangat-hangat ni ada nak kena ni. Baik. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim, dan berkata oleh segala orang yang kafir-kafir bagi segala rasul mereka itu. Kafir-kafir kata bagi segala rasul mereka itu, sesungguh kami tidak keluar kamu, sesungguh kami hendak keluarkan kamu daripada bumi ini. Baik, bila rasul-rasul menjalankan tugas dia, tugas berdakwah untuk menyampaikan ajaran Allah, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah ada penentangan daripada musuh. Samalah kita hari ini. Macam saya sebut dah minggu lepas, kita alhamdulillah suka pada sunnah-sunnah Nabi. Pakaian kita, kalau kita ikut sunnah Nabi, kita bangga. Makan, lah ni pakat jual makanan sunnah. Nah, makanan sunnah, nak cari sunnah Nabi. Tidur, kita nak tidur cara sunnah Nabi. Banyaklah kita nak ikut sunnah-sunnah Nabi. Tapi bukanlah tak bagus, memanglah semua sunnah-sunnah Nabi baik belaka. Tapi adakah kita buat sunnah Nabi, ajak orang buat baik? Sunnah Nabi, ajak orang buat baik. Ajak orang mengaji, ajak orang sembahyang, ajak orang puasa, ajak orang tutup aurat. Lagi sunnah Nabi, larang orang buat mungkar. Bila orang buat mungkar, larang. Tak boleh tengok saja. Kalau ada kuasa, cegah dengan tangan. Kalau kita mampu, tak mampu, habaq dengan mulut. Baru kita boleh jadi khairul ummah. Kita rasa kita semayang, kita puasa, kita buat ibadat semua, kita rasa kita ni boleh masuk syurga terus dah. Mana nak tahu nanti kita berjalan menuju ke syurga, ada orang tahan tengah jalan. Memang ada. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Malaikat tahan tengah jalan, sekat berhenti hari ni wahai orang yang berdosa. Kita baca dalam surah Yasin. Pasal apa yang sekat kita pergi menuju ke syurga? Kerana kita galik buat amal ibadat kita sendiri. Dan kita tak ajak jiran-jiran kita. Kita tak ajak kawan-kawan kita. Kita tak ajak adik-beradik kita. Ini mungkin menyebabkan kita tersangkut. Bila sebut lang ni, mula kita pakat lemah perut. Mula pakat susah hati. Kita tersangkut. Ini kena sebut. Sebab kita tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni terlalu lemah. Pasal apa? Kalau kita semayang, orang tak kacau kita. Nabi SAW, kalau dia nak semayang saja, orang tak kacau dia. Pasal apa nak halau Nabi keluar daripada kampung halaman? Pasal Nabi buat tak muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ni nak tahu kita ni sabar ataupun tak sabar, kita kena buat kerja ni. Saya dah sebut dah minggu lepas, kita kena naik lagi satu peringkat. Ngaji ni kena naik darjah. Kena naik darjah. Darjah mana? Biarlah kita, mulut kita ni kuat sikit untuk ajak ke arah baik, kuat sikit cegah munkar. Ada peningkatan. Alhamdulillah kita semayang tak tinggal, lebih-lebih lagi semayang jemaah kita buat. Puasa ni bukan sekadar puasa Ramadan je, puasa sunat buat belaka. Puasa 6 habis. Tak habis lah, tak habis ramai. Pergi. Senin Khamis puasa. Alhamdulillah. Sedekah ni bukan zakat je. Wakaf derma kita buat. Haji bukan sekadar haji hak wajib je, hak sunat pun nak pi kalau boleh. Umrah ni tiap-tiap tahun kita nak pi. Kita rasa benda ni boleh selamat dah. Ada lagi benda yang boleh menghalang kita dan menyekat kita. Apa dia? Kalaulah kita ni tak tegur dan tak mengajak. Pasal apa orang kita berat sangat nak buat benda ni? Sebab dia ada cabaran. Dia ada cabaran. Bila kita kena cabaran, kena maki, kena apa begitu begini apa semua, itulah sunnah yang dilalui oleh para nabi. Tak boleh dah kita kena buat. Sekurang-kurang macam kita sebut, ajak orang pergi belajar, ajak orang pergi mengaji,
Kurang-kurangnya begitu. Jom kita pergi mengaji. Macam saya katalah, kita punya dakwah kita tak berkembang. Ni kalau kita nak mengaji hari ni hari kemarin ni mai tanya ada nak pergi mengaji ke tak? Jom. Ajak tu kawan mengaji. Dia ke geng dia naik kereta melengok. Nah gitu. Naik kereta melengok dengan kawan-kawan dia. Hak kau sebelah kiri kanan tu, depa tak tahu pun mengaji di mana. Macam mana akhirat esok dia bangkit, dia tanya kita. Duk lalu depan rumah kami tak pernah ajak pun. Kalau ajak pun sekali tak pernah pun rayu pujuk apa semua. Macam mana kita nak jawab? Itulah. Jangan kita letak kata kalau ajak pun mereka tak mau pergi. Itu jawapan yang menyedapkan hati kita, yang tak boleh lepas kita di akhirat. Tak lepas kita di akhirat. Biarlah kita ni kuatkan iman kita sikit. Dah kalau kita ajak, kita bayangkan benda ni bukan mudah ni, berat. Saya nak sebut pun berat. Nak kita nak laksanakan benda ni bukan mudah. Tapi perintah Allah dalam Quran. Macam haji berat, tara mana jauh, tara mana susah, tara mana apa, kita kena pergi. Sebab dia wajib. Yang ni juga wajib. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan tunggu alim dulu baru nak buat. Bila nak alim? Faham? Nah itu. Baik. Dan berkata oleh segala orang kafir-kafir, bagi segala rasul, mereka itu, sesungguh kami hendak keluarkan kamu daripada bumi ini atau kamu kembali kepada agama kami. Dua tu bagi, kata dua. Mereka kata para Nabi, sesungguhnya kami nak halau kamu keluar. Atau kamu balik pada agama kami. Apa maksud di sini? Ulama-ulama mentafsir di sini. Mereka tak suruh berhenti. Kalau tidak, mereka kata berhenti daripada buat kerja ni. Dan buatlah amal ibadat untuk kamu sudah. Tak. Mereka kata, kamu keluarkan, kalau kamu teruskan kerja ini, kami akan keluarkan kamu daripada kampung kami, atau kamu kembali kepada agama kami. Maksudnya macam mana? Mereka tak akan berpuas hati sekadar, walaupun buat secara peribadi. Nada. Orang panggil. Maknanya, kata dua. Kami halau keluar ataupun kamu balik kepada agama kami. Tu Allah sebut lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan redha golongan Yahudi, golongan Nasrani selagi mana kamu tidak mengikut agama mereka itu. Itu musuh-musuh Islam. Faham? Itu. Baik. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna az-zalimin walanuskinannakumul arda min ba'dihim. Maka wahyi kepada mereka itu, kepada rasul-rasul oleh Tuhan mereka itu, sesungguh kami hendak binasa akan segala kafir-kafir. Sesungguh kami nak binasa akan segala kafir-kafir. Itu janji Allah. Allah Ta'ala tak kata pun kalau begitu tak usah buatlah. Teruskan juga. Walaupun mereka janji nak halau kamu keluar daripada kampung halaman kamu, kata Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelihara. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala janji. Maka wahyi kepada mereka itu oleh Tuhan mereka itu, sesungguh kami hendak binasa akan segala kafir-kafir. Yang binasa kafir. Kalau kamu teruskan ajaran, sampaikan perintah Allah dalam Al-Quranul Karim, bukan Rasul yang binasa, mereka yang binasa. Siapa dia? Yang menentang Rasul, yang lawan Rasul, mereka akan binasa. Teruskan. Itu kita kena yakin janji Allah. Mereka janjilah nak buat apa pun terhadap Islam, nak lakukan apa pun terhadap umat Islam. Tapi kalau umat Islam teruskan menyampai ajaran Allah Ta'ala, Islam pasti menang. Itu cerita dia. Yang binasa ialah orang yang lawan Islam. Sebab itu kita kena teruskan kerja mengajak orang kembali kepada Islam ni. Apa pun cabaran yang kita akan tempuh, apa pun dugaan yang kita akan lalui, kita kena buat. Faham? Itu. Dan kami duduk
dan kami duduk akan kamu di bumi itu, kemudian daripada mereka itu binasa. Walaupun mereka nak halau kamu keluar daripada kampung halaman kamu, kamu takkan boleh. Mereka takkan boleh buat. Kamu yang akan memimpin bumi itu setelah mereka binasa. Tengoklah kisah Mesir. Dulunya halau keluar Nabi Musa bersama pengikut Nabi Musa. Akhirnya Mesir itu boleh pada umat Islam sampai ke hari ini. Mekah halau Nabi SAW keluar. Seksa para sahabat, ada yang dibunuh dengan begitu kejam. Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Madinah dapat pada Islam. Tak lama lepas pada itu berlakunya Fathul Mekah. Tahun yang ke-8 selepas Nabi berhijrah, Mekah dapat balik pada Islam sampai sekarang. Ini janji Allah dalam Al-Quranul Karim, yang siapa pun tak boleh ubah. Cuma kita tu kena buat. Ajak orang pada jalan agama Allah. Tu boleh jadi khairul ummah, boleh jadi umat yang terbaik. Kalau tidak, kita tak terbaik. Ada dugaan, ada musuh-musuh, memang ada. Memang ada. Cuma iman kita lemah. Yang kita duk fikir nak pergi habaq macam mana benda hak dia buat benda salah, tak tahu. Nak tegak macam mana. Kadang nak buat tu tak buat lagi, dah makan masa berpuluh tahun dah. Sampai mati. Bagaimana kalau kita mati, dia salahkan kita di akhirat. Depan ada ayat. Qala ad-du'afa, berkata orang bawah, lilladzina istakbaru, kepada pembesar-pembesar mereka, inna kunna lakum taba'an, sungguhnya kami pengikut-pengikut kamu. Fal antum ghununa anna nasiban minan nar. Boleh tak kami lepaskan kami daripada azab api neraka? Yang ni rakyat menyalahkan pemimpin. Qala alladzina istakbaru, berkatalah pembesar-pembesar mereka, inna kullum fiha. Bagaimana kami nak lepaskan kamu? Kami pun neraka sekali dengan kamu. Pemimpin dengan rakyat sama masuk neraka. Rakyat nak salahkan pemimpin, minta pemimpin tolong mereka. Pemimpin tak boleh tolong mereka kerana pemimpin pun bersama-sama mereka dalam neraka. Jaga. Ini baik. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Bermula demikian itu pusaka bumi ini bagi mereka yang takut akan kedudukannya pada hadapan hari kiamat. Walaupun apapun terjadi, bumi ini pusaka bagi orang yang takut. Bumi ini Allah pusakakan bagi orang yang takut pada Tuhannya di hari kiamat. Bumi ini untuk orang tu. Sebab tu kita kena yakin, walaupun ditekan dan ditindas oleh musuh-musuh Islam, dengan sebab kita mencegah kemukaran yang mereka buat, walaupun peringkat awal ada yang dibunuh, dihalau keluar daripada kampung halaman mereka, Allah Ta'ala dah sebut bumi ini akan diwarisi oleh orang yang takut pada Allah. Kita kena percaya janji Allah. Sebab tu jangan olok-olok bila orang kata Islam pasti menang. Pasti menang. Kalau olok-olok boleh jadi kafir. Hari ini kita lihat apa yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap umat Islam Palestin. Negara-negara Arab yang kelilingnya tak tolong, tak bantu. Israel dengan kekuatan ekonomi, dengan kekuatan senjata, dengan sokongan negara-negara barat. Kita fikir dengan langkah macam mana Islam nak bangkit semula, mengalahkan kuasa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala janji Allah akan warisi bumi ini pada orang yang takut pada Allah. Palestin akan boleh pada Islam. Dan kita tengok kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Amerika dah kelang kabut, dah tak tahu nak jadi. Berkelahi dan bergaduh merata dengan dunia. Bukan dia bergaduh dengan negara Islam, dia berkelahi dengan China. Dia berkelahi dengan Filipina. Berkelahi dengan negara-negara keliling apa semua, termasuk Rusia dan sebagainya. Nah gitu. Karena apa? Karena mereka
kononnya mereka cerdik, melantik pemimpin yang bodoh. Nah, akhirnya itu saat-saat kebinasaan mereka sudah hampir. Perhati tengok. Nah, pemimpin dia macam budak-budak. Nah itu. Saat ini, kita dah tengok depan kita. Allah Ta'ala janji bumi ini akan diwarisi oleh orang yang takut pada Allah. Sebab itu disuruh setiap hari Jumaat supaya bertakwa. Suami pergi dengar, kena balik dan cerita kat bini bertakwa. Bulan Ramadan kita berpuasa. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita dah lepas dah puasa. Syawal pun dah nak habis dah. Takwa kita tu kita kena tanya dalam hati kita, ada peningkatan ataupun tak ada. Allah janji kalau bertakwa Allah bagi pertolongan. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Allah janji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami buka keberkatan di langit dan di bumi. Banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala janji kemenangan terhadap orang Islam yang bertakwa. Tapi kalau orang Islam yang tak bertakwa, yang turut melakukan maksiat, bahkan ada orang Islam turut menentang Islam, bukan Islam tu mati dah. Islam dinul hayah, Islam agama hidup. Yang binasanya umat Islam, Allah ganti umat lain jaga Islam. Jadi tak salah kita jaga Islam. Letak sikit malu tu di tepi. Demi agama Allah Ta'ala. Mana yang tak betul kita tegur. Dia buat benda mungkar kita tegur. Kadang dalam rumah pun kita tak mampu nak tegur anak pinak keluar daripada rumah tak tutup aurat. Mak ayah tengok saja. Puasa rajin, mayang rajin. Nah gitu. Ini yang masalah ni. Anak pinak duduk dalam rumah tak semayang. Tak apa, mak ayah tak kata apa. Bukan dia tak tahu kata berdosa tak semayang tu, tapi nak keluar kalam tegur, kenapa kamu tak semayang? Tak mampu. Lepas tu kita sukalah iman kita sakat mana. Lepas tu macam mana kita nak ajak yang keliling kelalang kita. Yang kita duk balik, kita duk buat ibadat semayang sunat, puasa sunat, haji sunat, umrah tiap-tiap tahun. Dalam masa yang sama, mungkar-mungkar ni kita biar. Kenapa kita takut bila kita tegar, bila kita habaq, nanti ada yang akan patah balik kepada kita. Orang kata kat kita macam-macam. Bila orang kata kat kita macam-macam, itulah yang dilalui oleh para nabi. Sikit saja apa yang kena pada kita. Ni depa janji nak halau nabi keluar. Allah Ta'ala janji. Tu. Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Bermulai demikian itu pusaka bumi itu bagi mereka yang takut akan kedudukannya pada hadapanku di hari kiamat dan takut janjiku dengan azab. Bumi ini akan diwarisi oleh orang yang takut di hadapan Allah. Bukan dia takut pada manusia, takut berdiri depan Allah Ta'ala, apa yang dia akan nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang selalu kita dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah dan kepada Allah kita kena balik. Allah hantar kita ke dunia ni bukan saja-saja. Hantar kita ke dunia menjadi khalifah. Dan macam katalah Allah boleh buat kita ni ummatan wahidatan, umat yang satu. Semua beriman belaka. Kalau semua beriman belaka, tak ada masalah apa? Apa kerja yang kita buat? Kalau pemikiran kita satu, kita macam semut ya? Macam lebah je semua fikir nak bak madu. Macam semut. Satu benda je dipikir. Macam anak-anak, satu benda je kita fikir. Semua anak-anak perangai sama. Semua lebah perangai sama. Semua semut perangai sama. Tapi manusia perangai tak sama. Kerana kita manusia. Kadang-kadang dia buat benda yang tak pernah terfikir dalam kepala dia buat.
Jadi oleh kerana manusia tu berfikiran tak sama, perangai tak sama, sebab itulah kita kena teruskan kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hidayah Allah bagi. Nabi SAW dakwah pagi petang siang malam tak henti. Ayah mati, mak mati, tok wan mati. Daripada kecil sampailah kahwin, sampai dilantik menjadi rasul, dia duduk dengan Abu Talib. Berdakwah pagi petang siang malam, Abu Talib tak beriman. Kerja Nabi dakwah, kerja bagi hidayah, bukan kerja Nabi. Jangan susah hati. Kalau orang tak mau ikut dakwah kita, jangan susah hati. Abu Talib tak beriman sampai mati. Nabi Ibrahim alaihi salam, ayah dia tukang buat berhala, tak beriman ayah Nabi Ibrahim. Allah tunjuk contoh-contoh tu sebagai semangat untuk kita. Kita tak ada kuasa, tak ada daya apa-apa, hanya Allah Ta'ala. Tugas kita berusaha mengajak, itu salah kita. Kalau tak mau ikut, tak mau beriman, tak mau apa, itu bukan kerja kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah yang boleh bagi taufik, Allah sahaja yang boleh bagi hidayah. Kita hanya berikhtiar. Macam rezeki lah. Kalau kita pulun cari rezeki tak mana pun, kalau tak ada rezeki tak ada juga, tapi kita pulun cari juga. Ni kita sebut tak dapat hidayah, nak buat macam mana? Duk sajalah. Kau tak ada rezeki pun, kerja pun tak ada apa juga, duk saja. Ada mai? Bukan bab hidayah aja semua bab macam tu. Ilmu. Kalau mengaji Allah Ta'ala tak mau bagi ilmu, bodoh sebab tu juga. Tapi kita usaha dapat. InsyaAllah dapat. Hidayah pun begitu. Allah tunjuk Nabi Nuh alaihi salam, anak dia tak mau ikut dia. Nabi Lut alaihi salam, isteri tak mau ikut Nabi Lut. Orang yang paling dekat tak mau ikut. Nak tunjukkan kepada kita bahawa kita tidak ada kuasa untuk bagi hidayah pada orang. Tetapi kita ada kuasa mengajak. Kita ada kuasa menegur. Kita ada kuasa memujuk. Kita kena buat. Yang tu Tuhan nak tanya kita. Kenapa? Nanti kita akan dibangkit di hadapan Allah, dipanggil Yaumul Hisab, hari hisab. Apa makna hari hisab ni? Bukan campur tolak bahagi hisab, ilmu hisab tu. Dia kata macam tu pula. Yaumul Hisab, hari kita duduk depan Allah. Allah cerita pagi, petang, siang, malam, umur daripada balik, buat begini sampai mati. Tangan jadi saksi, bukti semua ada, malaikat kiraman katibin bagi buku amalan semua cukup lengkap. Kamu tak boleh kata apa dah. Tak boleh kata apa dah. Di dunia ni kita boleh bagi alasan macam-macam. Di akhirat kita tak boleh bagi alasan apa-apa. Ini macam katalah, bukan tentu aja lemah perut saya pun bila sebut bab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni. Gamaknya kita nak sakut tang ni. Semayang alhamdulillah lah tak tinggal dah lah ni, dulu tinggal. Lah tak tinggal dah, kata dulu kalau ada tinggal pun sekarang dah. Puasa pun tak tinggal alhamdulillah. Zakat kalau ada keluar lah, kalau tak ada pun tak ada lah. Kalau tak ada zakat pun disedekah derma bagi juga 10-2. Haji ni pergi kalau tunggu nak pergi je. Umrah kalau boleh tak tahun nak pergi. Lepas tu kita duk sedar je kata kita boleh masuk syurga dah. Siapa kata? Siapa kata? Kamu dah hajat habis dalam rumah kamu. Jiran-jiran kamu keliling-keliling rumah kamu dah hajat habis dah. Kawan-kawan sepejabat kamu dah hajat habis dah kebaikan. Ataupun kamu buat baik saja tak ajak mereka. Yang ni akan sangkut di akhirat esok. Saya ulang lagi sekali. Lepas tu kita duk melengur pula macam mana nak ajak. Fikir ambil lah. Macam mana nak cari rezeki pandai fikir. Orang jual cendol, orang jual durian nak dapat duit. Buka restoran. Dia adalah cara-cara dia lagi promosi dalam Facebook lah, dalam WhatsApp lah, iklan dalam televisyen lah, nak bagi produk dia laku. Dia pandai ikhtiar, pandai fikir nak dapat rezeki. Kenapa bila nak ajak orang mari ke jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak pandai fikir dah nak buat macam mana? Lepas tu pergi tanya ustaz pula, ustaz macam mana nak buat nak ajak orang pula? Ustaz boleh ajak orang kebaikan itu wajib.
Larang buat mungkar itu wajib. Nak buat lagu mana fikir ambil sendiri. Macam cari rezeki, nafkah anak bini wajib. Macam mana nak pergi, nak ustaz saya nak kerja apa, ikut suka hang lah. Asal halal. Aku nak ajak pula aku pergi perah santan macam mana, tekan cendol buat macam mana. Pandai lah mereka. Sama juga mengajar. Tak payah tanya ustaz. Allah bagi akal pada kita. Kita nak pujuk dia kan, kita nak tipu sikit-sikit demi kebaikan dia apa semua. Yang penting dia dapat hidayah. Tak dapat hidayah pun, nampak macam mana kita ada ikhtiar. Mudah-mudahan kita tak disalahkan lagi di akhirat. Kalau semua kita jalankan kerja untuk ajak orang pada jalan agama Allah ni, lama dah Islam kuat. Nah, bunyi bang je sampai dia di masjid. Bunyi bang sampai dia di masjid. Tapi sampai dia seorang. Kok nak ajak orang? Duk. Tanya lama mana dah hari Sabtu ni duk mengaji? Kau 10 tahun, 20 tahun dah dekat dah. Pergi dengan siapa? Aku seorang. Nak ada. Berapa orang dah kamu mampu berjaya ajak orang? Tak ada. Ini, tu cerita dia. Ingat? Bumi ni akan diwarisi oleh orang yang takut di hadapan Allah. Tak balik depan Allah sekarang takut nak kata apa? Depan Allah. Kita bayangkan sesengah nak kena jumpa Tok Guru. Terpaksa jumpa. Macam kami duk pondok dulu terpaksa nak jumpa Tok Guru. 3 hari nak jumpa tu hati duk dudak. Nak kata apa? Bila pergi duduk depan dia tu terkaku tak keluar kalimah apa. Tok Guru. Gitu. Bagaimana kita duduk depan Allah? Yang ada salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita nak jawab depan Allah? Bumi ni akan diwarisi oleh orang yang takut siap-siap di dunia ni. Takut bukan takut saja, dia buat tindakan untuk melepaskan diri dia. Nah itu. Dan takut janji azab. Bumi ni juga takut janji azab. Akan diwarisi dengan takut janji azab. Macam lah ni lah ada LGBT. Bagai-bagai berlaku. Dan ada NGO mereka yang kuat. Dengan dana-dana yang banyak. Mereka pula usahawan kosmetik. Yang duitnya banyak. Boleh bertukar. Tahun dulu perempuan. Raya cara perempuan. Tahun ni raya cara laki-laki. Tahun depan raya cara perempuan pula. Gila tu. Ini. Tahun sekali lagi saya nak raya cara laki-laki. Bila berpakaian cara perempuan tak kenal kata dia tu laki-laki. Dan orang ni pula disokong oleh pelanggan-pelanggan dia yang ramai. Itu. Orang perempuan ni dia kena tipu dengan produk kecantikan tu. Ada. Beli dengan bekerja tu teruk sampai ribu-ribu. Tu dalam beg tu seraga. Besar-besar celepah, besar tu besar ibu jari RM7-80. Apa semua. Tak apalah satu bab. Dalam masa yang sama kita sokong golongan-golongan yang macam ni. Ada. Buatlah macam mana pun, katalah macam mana pun, dia tetap kaya. Kamu tak takut azab Allah, janji azab Allah Ta'ala. Sepatutnya kita kena takut janji azab Allah. Pasti azab Allah akan turun kalau kita tak cegah mungkar. Banyaklah mungkar yang dilakukan oleh umat manusia pada hari ini. Jadi kita tu yang ada ilmu sikit sebanyak, yang belajar, yang beri taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, usahalah sekadar mana kita mampu. Selebihnya kita minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Wastaftahu, dan minta tolong segala rasul dengan Allah atas kaumnya. Wastaftahu, dan minta tolong pada Allah supaya dibuka jalan. Minta Allah buka jalan. Minta tolong pada Allah. Kita pun bila nak buat kerja macam ni, kita kena minta tolong pada Allah. Rasul-rasul. Tu Allah Ta'ala cerita kisah Rasul. Nabi Musa alaihi salam nama Nabi yang paling banyak dalam Quran. Allah sebut.
Apa yang tak kena pada Nabi Musa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kita baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dibakar dalam api. Nabi Zakaria digergaji kepala sampai terbelah dua. Apa yang tak kena? Nabi Isa alaihi salam, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah kepayahan, penderitaan, sakit yang dilakukan oleh musuh terhadap Nabi. Ada Nabi gustan ke belakang? Tak, Nabi terus ke depan. Kita kena tak benda macam tu? Tak kena. Ada orang maki kita, ada orang jekah kita, ada orang kutuk kita, ada orang hina kita. Ada, mungkin pasal lain. Pasal kita nak ajak pada jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada pun terlalu sedikit, tu pun kita dah tak tahan. Macam mana nak syurga Firdaus? Orang minta syurga Firdaus. Kita nak syurga Firdaus macam mana? Nak kena buat kerja. Kerja apa? Ajak orang ke arah kebaikan, larang orang ke arah kemungkaran. Itu cerita dia. Kalau semua kita pakat buat, insya-Allah kita selamat, umat Islam selamat, kita jadi umat yang terbaik. Biar orang nak hina kita tak apa, jangan hina agama kita. Biarlah apa orang nak kata kat kita, kata pilah. Nabi kita pun orang kata, orang kutuk, orang caci. Adakah Nabi ni rendah? Tak rendah dengan sebab orang kata. Bahkan lagi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita balik di rumah, kita renung panjang-panjang, fikir panjang-panjang, iman kita ni tahap mana. Itu cerita dia. Waftaftahu, dan minta tolong segala rasul dengan Allah atas kaumnya. Rasul minta tolong pada Allah. Kita cuba dalam doa kita tambah sikit. Ya Allah, berilah kekuatan padaku untuk aku kerja-kerja dakwah ke arah jalan agamamu. Allah buka jalan. Dalam sujud kita tu minta, ya Allah, kuatkanlah iman aku, bagilah jalan pada aku, permudahkan urusan aku, nak ajak orang pada jalan agamamu. Nah itu, kena minta tolong. Yang kata saya tak mampu, memang tak mampu, tapi cubalah kita sujud. Dalam sembahyang kita, antara doa yang kita doa panjang-panjang, hari ini kita kena tambah. Ya Allah, berilah kekuatan padaku untuk aku ajak jiran-jiran aku, untuk aku ajak kawan-kawan aku, untuk aku ajak ahli keluarga aku bil ma'ruf, ajak ke arah kebaikan, untuk aku larang ke arah kejahatan. Aku tak mampu, aku lemah, aku takut. Waftaftahu, minta tolong pada Allah. Bila kita minta tolong pada Allah, Allah buka jalan. Akhirnya, bila Allah Ta'ala buka jalan, itulah kerja yang paling seronok bagi kita. Itu kerja yang paling gembira bagi kita, bila Allah Ta'ala buka jalan. Itu cerita. Islam ni bukan agama kita buat peribadi, orang lain lah tak pidak. Hak Melayu sebut jangan jaga tepi kain orang. Memang kena jaga tepi kain orang Islam ni, sebab dia bersangkut paut. Sangkut paut. Itu cerita. Termasuk pada orang kafir, dia nak masuk Islam, tak masuk Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan pada agama. Tapi kita kena cerita tentang Islam pada dia. Islam begini. Cerita. Nak terima tak terima, Tuhan punya pasal. Itu. Baik. Wa khaba kulla jabbarin anid, dan rugilah oleh tiap-tiap orang jabbar, sombong, takabur, anid, yang melawan agama. Wa khaba kullu jabbarin anid, rugilah oleh tiap-tiap orang yang jabbar, orang yang sombong. Rugi. Apa rugi? Gagal. Orang yang jabbar, orang yang besar diri, orang yang sombong, orang tu rugi. Dia yang rugi. Bukan kita yang rugi, dia yang rugi. Kenapa dipanggil sombong? Ajak ke arah kebenaran tak mau. Macam kita ajak dia semayang, dia tak mau semayang. Siapa rugi? Yang rugi tu orang sombong tu. Kita sembang dengan dia, cuba kita fikir saat, cuba buka jalan kat dia.
Quran ni kita ni tak faham. Nak faham macam mana kita tak mengaji. Kecil-kecil dulu pun kita tak mengaji. Muda-muda kita kalau kerja bela anak bini. Tak mengaji cara mana. Lah ni Allah bagi segala rezeki pada kita, dengan kereta, ada tempat tinggal, makan minum cukup lengkap apa semua. Mujaklah tak mati lagi. Sepatutnya masa ni lah masa kita dengan Quran. Marilah kita mengaji Quran. Faham isi kandungan Quran. Bagi tahu apa yang Allah Ta'ala nak habaq pada kita dalam Quran. Kita duk ralik-ralik, kita mati. Dia tolak, dia panggil Jabbar. Ni orang sombong. Dia maki, dia marah kita. Ini orang sombong. Siapa rugi? Kita rugi ke dia rugi? Kata Allah, dia yang rugi. Bukan kita yang mengajak rugi. Dia yang rugi. Rugilah dia. Dia rugi. Sebab itu kita kena ada rasa kasih sayang pada dia. Kita kesian kat dia. Rugi. Macam kita duk belajar ayat-ayat Allah Ta'ala. Ada yang bila kita berjumpa ayat, umur aku lah ni dah 40-50 tahun dah, ni baru aku dengar. Aku tak pernah dengar ayat cerita macam ni. Ni baru aku dengar. Adakah kita rasa kawan baik kita itu rugi, dia tak pernah dengar? Anak pinak kita di rumah rugi, dia tak pernah dengar. Jiran-jiran keliling kita di rumah rugi, dia tak dengar. Dia rugi. Pasal dia tak dengar. Jadi adakah kita nak biar dia terugi kalau kita kasih sayang pada dia? Kalau benar kita kasih sayang pada dia, kita takkan biar dia terugi. Kita akan ajar. Kalau dia tak mau ikut, siapa rugi? Dia rugi, kita tak rugi apa-apa. Cuma macam kata tu, masalah kita. Iman kita. Kadang-kadang syurga ni macam kita nak masuk seorang je. Tak mau ajak orang lain. Takut tak celui ke maknya. Macam syurga ni kita nak masuk kita je. Orang lain jangan. Tak boleh ajak orang lain semua masuk syurga. Tu cerita dia. Takut kita masuk syurga, orang lain masuk neraka, hak neraka panggil kita masuk sama. Sebab apa dia masuk neraka? Sebab kita tak ajak. Nah, ini masalah. Tu cerita. Baik. Dan rugilah oleh tiap-tiap orang yang jabbar, yang sombong, takabur, anid, yang melawan agama. Anid ni yang melawan agama. Yang lawan agama, orang ni rugi. Lawan agama. Sebab tu tuan-tuan, kalau lawan lain tak apa. Kalau lawan agama, kamu rugi. Itu dia, rugi. Nah gitu. Saya selalu sebut kat budak-budak saya, mereka faham ke tak tahu. Hampa lawan lain tak tahu, tapi kelawan ustaz apa rugi? Lawan aku hang rugi. Dah. Lawan aku rugi. Tu cerita dia. Itu. Dia tahu rugi, kalau tanya rugi apa semua, kita ajak pada jalan agama, dia tak mau. Okey. Ada orang dia boikot ustaz. Ustaz tak rugi apa? Tak rugi apa? Ada orang tu dulu aku mengaji lah kat ustaz tu lah, aku tak mengaji dah. Tak mau pakai dia apa semua. Ustaz rugi tak mana? Ustaz rugi tak mana? Gitu. Yang rugi hang. Tu cerita dia. Bukan orang lain. Hang tu rugi. Pasal apa? Hang lawan agama. Ustaz bawa agama, tok guru bawa ulama, lawan tok guru. Batu orang yang lawan tok guru ni rugi. Tu cerita dia. Rugi. Pasal tok guru bawa agama, lawan tok guru, lawan agama. Tu cerita dia. Ngamai? Kerana tok guru bawa agama. Nah itu cerita dia. Sebab itu mengumpat ni dosa besar. Bila kita mengumpat, dosa yang mengumpat yang lagi besar apabila kita mengumpat orang alim. Bila kita mengumpat orang lain, mengumpat orang lain, terdengar pada orang lain juga tak mau dekat diri dengan orang alim. Dia rugi dan ajak orang lain rugi. Orang yang mengumpat tu dosa besar. Itu cerita dia. Faham? Nah, baik. Dan rugilah oleh tiap-tiap orang jabbar, sombong, takabur, anid, yang melawan agama. Asbabun nuzulnya ayat ni, Nabi berhadapan dengan musyrikin Mekah yang lawan Nabi SAW. Mana dia hak lawan Nabi tu untung? Semuanya rugi. Di dunia mereka rugi, di akhirat mereka rugi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang terima Islam, rugi tak mana? Sayyidina Umar bin Khattab
yang terima Islam walaupun dulu dia keras, akhir terima Islam. Umar rugi tak mana? Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua jadi khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi. Khalid bin Walid, walaupun dulu dia panglima perang musyrikin dan pernah lawan Nabi dalam medan perang dalam peperangan Uhud, menang. Kalau kita tengok Uhud, umat Islam tewas di medan Uhud, tapi akhirnya Khalid bin Walid terima Islam. Ada Khalid bin Walid rugi? Tak rugi. Untung. Yang ruginya lawan Islam. Siapa-siapa lawan Islam rugi. Itu cerita dia, rugi. Kau tak mau rugi, jangan lawan Islam, ikut Islam. Tu dia kata, orang yang sombong, yang tak mau terima kebenaran Islam, orang yang lawan Islam, inilah orang-orang yang rugi. Rugi duit tak apa, dia menega sekali rugi, dia buat kerja betul-betul, nanti dia boleh untung balik. Tapi kalau rugi yang ni, kekal dalam neraka. Itu baik. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Pasal apa kata rugi orang sombong ni? Allah sebut, daripada belakangnya, kemudian daripada mati itu neraka jahannam. Apa dikata rugi? Belakang. Makna selepas daripada itu disediakan neraka jahannam. Benda yang belakang, maksudnya dia menuju ke neraka jahannam. Dengan sebab kamu tolak agama, kamu lawan agama, di depan kamu neraka. Hari-hari, daripada satu hari dia pergi ke 2 hari, daripada 2 hari sampai ke seminggu, seminggu sampai ke sebulan, sebulan sampai ke setahun, setahun sampai ke 10 tahun. Akhirnya mati masuk dalam kubur, diazab, akhir sekali bangun daripada kubur, diazab di mahsyar, akhir sekali masuk neraka jahannam. Pasal apa? Duduk di dunia lawan agama. Jangan lawan agama Allah. Jangan. Sebab tu bila orang cakap benda benar, kita terima. Bila ajak ke arah baik, kita terima. Orang tegak kemungkaran, itu benda mungkar, terima. Itu. Siapa yang nak buat kerja ni? Kita yang mengaji lah. Kalau tuan-tuan pakat buat, saya pun dapat pahala sama. Tuan-tuan pun dapat pahala. Buatlah sekadar mana kita mampu. Kalau semua pakat tegak mungkar ni dia tak berkembang sangat. Tak ada. Lah ni orang nak buat ramai, orang nak cegah sikit. Tak ada, nak cegah sikit. Kadang-kadang undang-undang yang menolong mungkar, dia ada lawyer yang ramai, peguam yang ramai. Gitu. Undang-undang tak menyebelahi kita. Ini cabaran-cabaran dan dugaan untuk kita ajak orang pada jalan agama Allah. Tuh cerita. Mau tak mau kita kena buat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang yang takut pada Allah. Takut pasal apa? Takut bila kita bangkit di akhirat esok, tak ada jawapan kita nak jawab depan Allah. Terkelu, terkaku kita depan Allah. Sebut. Benda mungkar jangan simpan. Mungkar. Benda baik jom kita buat. Orang nak kata kat kita apa, itu dia punya pasal. Kalau kita rasa lemah, kita tak mampu, kata Allah, waftaftahu, mintalah pada Allah. Minta tolong pada Allah. Mungkin, tentuan mungkin kita tertinggal doa ni. Banyak kita doa, mungkin kita tertinggal. Tertinggal apa? Minta tolong ya Allah, berilah kekuatan padaku. Lidahkan, fasihkan lidah aku. Perjelaskan apa yang aku nak sampai. Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa nak berhadapan dengan Fir'aun, bukan Nabi Musa pergi mentah lagu tu je. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri, Tuhan lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan kerja buat aku. Yafqahu qawli, bukakanlah simpul-simpul lidah aku bagi aku cakap elok. Itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah simpul-simpul lidahku, yafqahu qawli, bagi dia faham apa yang aku nak cakap. Ini doa untuk kita berdakwah. Ingat semua ada doa ni, tapi dia baca doa untuk dia.
Dia baca doa Rabbi syrah li sadri ni untuk dia. Gitu. Bukan. Yalah, tak apalah baca untuk kita pun. Ada doa dah yang kita ingat untuk kita berhadapan dengan orang. Lebih-lebih lagi orang yang lawan Islam. Rabbi syrah li sadri. Tuhan lapangkanlah dada aku. Wa yassir li amri, mudahkanlah kerja buat aku. Kerja ni bukan mudah, payah, tapi minta Allah permudahkan. Wahlul uqdatan min lisani, bukalah simpul-simpul lidah aku. Kadang-kadang kita bercakap tak kemas, tak apa semua, rasa tersimpul, rasa macam tersangkut-sangkut, biar Allah bukakan, kita bercakap elok je. Yafqahu qawli, bagi dia faham apa yang aku nak kata. Biar dia nampak apa yang aku nak kata daripada hati yang ikhlas, sayang dan kasih pada dia. Berdoalah pada Allah. Mulai hari ini kita start berdoa, moga Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita ajak orang pada jalan agama Allah. Ajak orang tu ajak kita sama sebenarnya. Kita nak jadi baik, kita kena ajak orang. Sebab tu saya selalu merenung pada diri sendiri. Bila habis je pondok, duduk di pondok lagi sampai ke hari ini, saya mengajar tanpa henti, tak berhenti. Sampailah sekarang saya duduk termenung tengok macam mana kalau saya keluar pondok saya tak mengajar. Kerja kelang ke, buat kontrak ke, jadi tukang masak restoran ke, boleh belaka? Jadi tukang masak ke, orang panggil bawa lori ke, bawa beho ke, itu. Saya ni macam mana tak tahu. Saya ni macam mana tak tahu. Semayang jemaah saya macam mana tak tahu. Pakaian saya macam mana tak tahu. Puasa saya macam mana tak tahu. Yalah, tuan-tuan tengah hari duduk plaster simen tengah panas bulan Ramadan lah kat puasa. Tak tahu macam mana. Bila renung boleh jadi tarani sikit dengan sebab saya mengajar. Taklah lebay sangat, lebay lah sikit. Itu. Panggil. Dengan sebab saya mengajar. Nada, mengajar. Tak turun sama jemaah rasa malu pada anak murid. Itu. Tak baca Quran, duk suruh anak murid baca Quran. Gitu. Nak buat maksiat, larang anak murid buat maksiat. Gitu. Jadi boleh kita kawal diri kita dengan sebab kita dakwah. Itu keistimewaan dakwah. Kita pun bila kita ajak orang, sebenarnya kita ajak kita. Kita ajak orang pergi mengaji. Tiba-tiba hari itu kita malas mengaji. Kita kata aku ni ajak orang, tiba-tiba hari ni aku malas, tak boleh aku kena buat. Itu baik dia. Itu baik dia. Tapi kalau tak ada siapa ajak kita pergi je, hari itu berata tak larat, tapi dah tak ajak siapa. Itu cerita. Sebab itu untuk kita kuat dalam melakukan ibadah, kita kena ajak orang. Buat. Dan lepas daripada mati, orang sambung tempat kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis benda yang kamu buat. Wa atha ma qaddamu, benda yang kamu buat dahulu. Allah tulis. Waktu kita hidup, apa yang kita buat Allah tulis. Wa atharahum, dan kesan hidup yang kamu tinggal. Bila kita mati, orang tanam kita duduk dalam kubur, habis tak ada apa sakat tu, tutup buku macam tu. Tak ada rugi kita. Biar kita mati, orang akan kenang kita. Dialah yang ajak aku dulu. Dialah yang ajar aku dulu. Dialah yang bimbing aku dulu. Dialah yang tarbiyah aku dulu. Allah kira walaupun dia dah mati. Kerana kita hidup di dunia ni tak lama. Kalau harap kita buat lepas pada mati, habis putus pas lagu tu tak ada apa dah, rugilah kita. Biar kita hancur dalam kubur, tak boleh lagi sembahyang, tak boleh lagi puasa, tak boleh lagi buat ibadat. Tetapi ada orang yang kita dakwah, kita ajak meneruskan ibadat kita. Itu Allah tulis sebagai bekal kepada kita dalam kubur. Ini yang untung. Ini yang untung. Kalau orang tahu kelebihan dakwah ni, semua orang nak berdakwah. Oh, dia kata saya tak alim. Saya dulu tak mengaji pondok. Saya dulu tak pandai. Macam mana saya nak dakwah? Nabi kata apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Takkan tak ada satu ayat pun yang kamu pandai. Takkan sepatah pun kamu tak pandai nak sebut. Takkan sepatah pun kamu tak pandai nak cakap. Mana boleh?
Sampai sekadar mana kamu tahu. Kena sampai. Itu cerita dia. Baik. Macam orang mengaji, nak mengajar dengan orang mengaji nak beramal. Dia lain. Kalau kita mengaji, niat nak sampaikan pada orang, dengan kita mengaji nak beramal sendiri-sendiri, dia lain. Ngaji nak beramal di sini, ikut dia. Kali dengar gitu je. Tapi kalau dia mengaji niat nak sampaikan orang lain, dia berhati-hati dia dengar. Takut dia silap dengar. Dia bimbang lagi, dia tulis, dia catat. Dia tengok sebab lagi kau nak ajar orang lain pula ni, takut aku silap. Orang ni lagi cepat boleh ilmu. Sebab tu masa kami belajar pondok dulu, masa nak mengaji kitab, tu guru pesan dah. Ni niat ni. Nak mula start kitab. Mengaji, niat nak mengajar orang. Mengaji, niat nak mengajar orang. Nah itu, tok guru pesan. Kami pun niat lah. Mengaji, niat nak mengajar orang. Walaupun tak tahu sepatah haram sesuatu. Tapi dah niat dah mengaji, niat nak mengajar orang. Nah, tu cerita dia. Allah bagi ilmu. Tu cerita. Sebab kita ada tanggungjawab. Baik. Min waraihi jahannam wa yusqa mimma in sadid. Bagi orang yang tak mau terima kebenaran, sombong, takabur pada dalam agama Allah, belakang mereka itu neraka jahannam dan diberi minum daripada danur ahli neraka. Itu. Ma'in sadid. Apa sadid? Air danur. Air danur ataupun setengah panggil air mala. Itu. Tahu air danur. Bila banyak orang lama, katakanlah mati berseorangan dalam bilik seminggu ke? Nah itu. Kan? Nanah dengan darah tu bercampur. Bila dia mati. Bila nanah dengan darah tu bercampur, dia jadi air meleleh gitu. Itu panggil danur. Air apa itu? Bila nanah dengan darah tu bercampur, bayangkan busuknya. Bila dimasuk dalam neraka, itulah minuman mereka. Itulah minuman mereka. Di samping duduk dalam neraka azab yang sangat dahsyat dan diberi minum air danur dalam neraka. Apa dia? Macam bangkai yang mati lama, darah dengan nanah bercampur, air meleleh tu. Allah sebut dalam Quran. Itulah minumannya. Nah gitu. Su seksa je. Dalam tasla naran hamiyah, qasalah api yang sangat panas, tusqa min ainin aniyah. Minumlah air yang sangat hangat. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka itu kecuali pohon-pohon yang berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Makan pohon yang berduri dalam neraka itu tidak akan jadi gemuk dan tidak akan hilang daripada lapar. Makan bertambah siksa. Tak makan siksa, lapar. Makan siksa. Yang ni Allah sebut ma'in sadid, air danur dalam neraka. Bayangkan penduduk neraka tu ramai, diseksa sehingga darah dengan nanah bercampur meleleh keluar, minum air itu. Inilah rugi kalau orang tak mau terima agama Allah. Baik. Yatajarra'uhu wala yakadu yusiruh. Menggagahi telan akan dia, Allah cerita. Menggagahi telan akan dia, gagah telan jugalah. Yang tu je ada pun. Busuk ni, bangkai busuk dah. Bangkai busuk dah. Tapi air danur yang mengalir. Bila macam kata tadi, kalau mayat tu mati lama, seminggu kan pergi tengok, darah dengan nanah tu bercampur, dia jadi air. Itulah gagah makan juga dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada neraka. Itu minuman ahli neraka. Itu. Tiada hampir masuk ke dalam rongga. Tak hampir masuk dalam rongga. Tak minum dahaga. Nak minum, nak telan pun tak boleh. Tapi telan juga. Tak boleh masuk dalam rongga. Allah sendiri sebut dalam Quran. Ni kita baca kalam Allah. Nak hak mana? Syurga ataupun neraka? Kita duk kira susah sikit jadi dunia ni.
Orang maki kita, orang caci kita apa semua. Nak tunggu makan air danur ni. Masa tu kamu nak sedap. Apa masalah? Kata Allah, kalau dia tak mau terima, bukan rugi kamu, rugi dia. Neraka dan sodid air danur yang minum. Menggagahi makan, kata Allah. Baik. Tiada hampir masuk ke dalam rongga. Kalau kita panggil tak lalu nak minum. Tak lalu nak minum. Pasal apa tak lalu? Kerana busuk dan kotornya. Tak lalu nak minum. Tapi nak minum apa? Itu yang ada, minum juga. Air danur ahli neraka tu keluar, pakat minum air tu. Tak mau minum. Kerana tak lalu. Apa yang ada, itu je ada. Maksudnya, tak minum seksa, minum pun seksa. Sabar seksa, tak sabar pun seksa. Habis dah cerita. Kerana di dunia tak mau sabar. Kita kena minta kekuatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tegur orang dengan cara elok. Nah, itu cerita dia. Kita boleh pujuk orang. Nah, itu. Baik. Ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit. Dan datang akan dia oleh sebabnya mati pada tiap-tiap jalan yang diazab akan dia. Datang akan dia oleh mati dengan tiap-tiap jalan yang diazab akan dia. Apa dia? Kena azab di dunia ni mati. Macam-macam boleh mati. Bila kita tengok azab yang teruk-teruk, ada orang dilanggar dengan lori, kepala pecah bertabur otak di jalan raya. Mati. Ada yang macam-macam siksa mati apa semua. Dalam neraka ni kata Allah, kena azab neraka, makan air danur, dan datang azab yang di dunia kena mati. Di akhirat kena semua azab-azab yang lebih dahsyat, kena yang mati di dunia ni tapi tak mati. Mati dah tak ada. Walaupun dia harap mati. Langgar dengan lori, terguling, hancur kepala apa semua. Kalau hidup macam mana? Mati habis cerita. Kalau hidup nak buat ke mana? Dengan kepala tak ada, dengan otak berterabur. Ada yang dia ditikam perut terboreh, keluar urat perut berterabur semua ni. Nak masuk balik dengan limpa, dengan pedu, dengan hati, dengan perut, dengan apa, tak boleh masuk dah. Mati. Kalau tak mati, dah heret urat perut tu jalan kata. Neraka lagu tu tak mati. Kena apa berterabur macam mana pun tak mati. La haula wala quwata illa billah. Allah sebut. Allah sebut neraka minum sodid, langgar dengan siksa yang cukup dahsyat, harap mati, tak mati. Tak mati. Macam orang nak bunuh diri, naik atas bangunan tinggi, terjun, tumpang, hancur berkecai. Mati. Macam mana naik atas bangunan tu, pang, jantung berkecai, mata berterabur, amam berterabur, tapi tak mati. Bayangkan macam mana tak mati. Seksanya, sakitnya, menderitanya apa semua. Tu baru dunia. Neraka, marilah azab segala jenis berbagai-bagai azab. Makannya azab, minumnya azab, tidurnya azab. Atasnya api, bawahnya api, berenang-renang dalam api yang 70 kali ganda. Panas dia pada api dunia. Api dunia pun bakar besi pejal, hancur, kecai, cayak. Api dunia. Tak mati, kata Allah. Okeylah, tu cerita dia. Azab yang panggil azabun alim. Wa min waraihi azabun ghalis. Daripada kemudian matinya itu azab yang sangat kuat. Dan sangat banyak. Azab yang sangat kuat dan banyak. Bukan sejenis azab. Kita di dunia ni Allah bagi satu je, pun teruk dah. Gigi tu kalau sakit, satu je, satu lubang je, Allah sakitnya. Bayangkan kalau semua gigi berlubang sakit sama. Dia tak, Allah bagi satu je, tak boleh dah. Gitu. Hak sakit apa lagi? Demam, bagi satu je, pun tak boleh pergi dah. Senangnya kita pergi farmasi. Ubat ni di kedai ubat di pada atas sampai ke bawah, macam-macam jenis, beribu jenis ubat.
Bila kita pergi, saya nak ubat sikit, saya semua. Dia ambil ubat halus je bagi kita. Satu. Gitu. Dalam banyak-banyak tu ambil yang halus kita. Sebab yang tu je sakit kita. Ada orang pergi farmasi. Cik nak ubat apa? Nak semua. Sakit belakang. Apa yang ada ubat ni ambil semua. Gigi sakit, telinga sakit, perut sakit, tangan sakit, mata sakit, gigi pula semua atas bawah sakit, semua sakit belakang. Dah, Allah bagi sikit je. Dalam banyak-banyak sikit je. Gitu. Kalau demam, gigi tak sakit. Ada demam, sakit gigi, sakit telinga, sakit perut, sakit mata, sakit mulut, sakit apa. Dah. Dia bagi sekaligus. Bagi satu je. Bahkan kalau sakit sangat, pingsan. Allah bagi bius pingsan. Sayangnya Allah. Bagi pingsan. Itu cerita dia. Di akhirat esok, azab tu banyak. Bukan satu-satu sikit-sikit. Azab tu banyak. Allah. Tu. Baik. Masalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadi ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Bermula umpama sifat segala orang yang kafir dengan Tuhan mereka itu, amalan mereka itu yang kebajikan tiada berkehendak kepada niat, seperti sedekah, hubung rahim, pada tiada manfaat. Itu seperti abu yang dikerasi dengannya oleh angin yang keras pada hari yang angin keras. Baik, orang-orang kafir pun ada juga buat kebaikan. Kebaikan yang tak perlu pada niat. Dia buat kenduri jamu orang makan. Itu kebajikan. Dia hubung silaturahim. Itu kebajikan. Dia tolong orang. Itu kebajikan. Itu amal. Tapi kata Allah, amal mereka seperti mana debu dibawa oleh angin. Tak ada apa. Kenapa? Dia ada kafir yang lawan agama Allah Ta'ala. Walaupun lakukan amal, amal tu macam debu dibawa oleh angin. Tak ada apa. Dah halus, hilang gitu saja. Alhamdulillah kita ada iman. Amal yang kita buat tak hilang. Macam Allah Ta'ala sebut golongan kafir tadi. Baik. Tiada kuasa mereka itu kafir-kafir pada barang yang usah dalam dunia itu atas suatu. Erti tiada dapat mereka itu pahala. Kerana tiada syaratnya, iaitu iman, yakni amalan orang kafir dicamur-camur, tiada dapat dihimpun seperti debu-debu yang ditiup oleh angin yang deras. Amalan mereka tu berceramuk. Berceramuk tak ada apa. Orang-orang yang beriman, amalan puasa, haji, zakat himpun, campur lagi amalan sedekah, campur lagi amalan silaturahim, campur lagi amal, campur tinggi bergunung, dia boleh pakai untuk akhirat esok. Orang kafir tak ada. Itu baik. Huwa dhalalul ba'id. Bermula demikian itu, iaitulah dhalalah yang sangat jauh daripada jalan agama yang sebenar. Itulah kesesatan yang sangat jauh daripada jalan agama yang sebenar. Itu. Baik. Alam tara annallaha khalaqas samawati wal ard. Wallahu a'lam.